I believe I can fly. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yasur alaina min fadaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, Ustaz nak minta respon daripada satu ke dua orang. Semalam kita belajar tentang tajuk keagungan Allah. Okey. Yep. Apa bukti keagungan Allah yang kita belajar semalam itu? Contoh keagungan Allah kekalkan Al-Quran sampai sekarang. Boleh tak? Boleh? Kekalkan Al-Quran hingga sekarang. Okey, lagi satu. Allah mengatur dan mengurus alam semesta. Allah mengatur dan mengurus alam semesta. Okey, baik. Terima kasih kepada dua-duanya. Jadi tajuk kita sekarang yang punya buku teks dan yang PDF, pelajaran 7 ya. Nur dan Hidayah. Sebelum Ustaz mulakan tajuk ni, Ustaz akan melihatkan sama korang semua sebuah video. Okey, boleh nampak Ustaz buka ni? Ustaz buka apa? Ustaz video. Orang-orang dulu mereka melalui pelbagai ujian, kesusahan dalam hidup. Nabi SAW melalui macam-macam ujian dalam hidup sampai waktu yang dibaling batu di Taif dengan tangisan, Allah hadiahkan Nabi SAW hadiah yang sangat berharga, sangat bernilai, penyelesai bagi segala masalah manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah sayang kita, dia tak biar kita tergampai-gampai dalam dunia, dia beri penyelesaian bagi semua masalah. Apa dia? Kembali pada dia. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Tapi sedihnya hari ini, orang telah menganggap solat ni sebagai beban. Buang masa, penat. Saya sendiri, kita semua. Kadang-kadang nak bangun pagi malas, tahajud pun malas. Dah umur dah bertambah dah ni. Dunia bertambah, baju bertambah, kehidupan bertambah baik, rumah, kereta, makan minum tak berhenti siang malam, dapat anak-anak yang baik-baik. Tapi solat dulu dengan sekarang hampir-hampir sama je, tak bertambah pun. Saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu, keluarga saya mungkin boleh kata kami tak tahu apa jadi hidup kami, keluarga kami. Satu hari, saat yang paling bahagia dalam hidup saya, bila saya pernah sekali buat kali pertama, saya pegang tangan ayah saya bawa bapa ayah saya solat. Bila solat, saya jadi imam, ayah saya makmum. Habis semayang, ayah saya nangis. Ayah saya masa tu umur 60 tahun. Dia sangat baik, ayah yang sempurna. Dia kata, Ebi, kali pertama dia solat, Ebi, ayah nak tanya, Allah maafkan ayah tak? Ayah dulu begini, ayah tak sempurna, ada jahat, kekurangan. Dia maafkan ayah tak? Mesti dia tak maafkan ayah kan? Saya kata, ayah nak tahu tak siapa bawa ayah hari ni sembahyang kenal Allah? Ayah, bukan Ebi. Ayah, bukan mak. Ayah, bukan siapa-siapa. Yang bawa ayah sembahyang kenal Allah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang, kakak, tuan puan sekalian, tahu tak siapa yang pilih kita kenal Tuhan? Siapa yang beri kita dapat sujud pada dia? Dia Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, maha mengetahui, maha penyayang, yang tak pernah lupakan kita walaupun satu saat dalam hidup ni. Orang dulu solat ni, mereka jaga solat, ada masalah mereka dirikan solat. Allah perintah kita solat. Sebelum buat apa-apa, dirikan solat. Bukan maksud tinggalkan usaha. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab pernah jadi imam sembahyang subuh. Saya selalu cerita kisah ni. Tengah jadi imam, dia baca innama ashku basi wa huzni ila Allah, kepada Allah aku adu sedih dan susah. Dia menangis sampai saf belakang dengar beliau menangis. Kata Abdullah bin Umar, aku duduk 3 saf pada belakang. Aku dengar ayah aku kata, ya Allah, dia baca Al-Quran, aku sedih, aku susah, aku mengadu sedih, susah aku pada engkau. Ya Allah, aku sedih, aku susah, aku mengadu sedih dan susah aku pada engkau. Ya Allah, aku sedih, aku susah, aku mengadu sedih dan susah aku pada engkau. Nabi Yaakob masih hilang Nabi Yusuf, dia sedih tengok perangai anak-anak yang lain, dia sanggup buat begitu pada adik dia sendiri. Maka waktu tu Nabi Yaakob nangis, hilang anak yang disayangi. Nabi Yaakob tak berhenti baca innama ashku basi huzni ilallah sehingga mata beliau buta. Tapi sekarang kita dah tak minta pada dia. Mudah-mudahan jadi hamba yang sentiasa bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu insya-Allah. Semua dah dengar video tadi? Dah.
Ada video ni yang dah pernah dengar, ada yang baru hari ini dengar. Okey, tajuk kita hari ini berkenaan dengan video tadi, iaitunya Nur dan Hidayah. Jadi tak semua orang dapat hidayah dengan mudah. Seulang, nur tu adalah iman Nur tu cahaya, iman. Kalau hidayah tu bimbingan atau petunjuk Allah yang diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Dalam surah Al-Qasas ada disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan boleh memberi petunjuk kepada siapa yang kamu senangi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah akan beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Hidayah itu adalah hak Allah. Allah nak bagi sama siapa, itu terpulang kepada Allah. Sehingga seorang Ustaz Abid Liu. Kenal siapa Ustaz Abid Liu dulu sebelum masuk Islam? Kenal kan? Macam mana Ustaz Abid Liu sebelum masuk Islam? Dulu di Indonesia pun ada seorang ustaz, tapi dah Allah yarham dah meninggal juga. Namanya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Pernah dengar nama Ustaz Jeffrey Al-Bukhari? Pernah. Siapa yang pernah dengar nama Ustaz Jeffrey Al-Bukhari pun, beliau semasa sebelum dapat hidayah tu, sebelum dia dekat kepada Islam, semua macam-macam dia buat. Orang tak sangka dia dapat hidayah. Akhirnya ketika dia dapat hidayah, lebih kurang sama dengan Ustaz Abid Liu. Beliau menjadi seorang ustaz yang famous. Dia seorang dialah yang menjadi mensyiarkan agama salah satunya di Indonesia. Bahkan beliau pun mempunyai suara yang merdu. Kalian boleh dengar di YouTube suara-suara Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau mempunyai suara merdu. Beliau ada lagu sendiri. Nanti boleh cari selepas ni. Hidayah adalah milik Allah. Tugas kita adalah terus mencari hidayah. Bagi yang tak masuk Islam, doakan mereka boleh menemui Islam ini. Apalagi dengan situasi corona, COVID-19 ni kan, doakan orang-orang yang tak masuk Islam ni, doakan mereka supaya mereka tersentuh hatinya dengan Islam. Dan juga hidayah ni bukan hanya untuk orang bukan Islam juga untuk kita tahu. Kita orang Islam tapi kita tak dapat hidayah. Contoh, dalam muka surat 50 yang ada buku teks, ada pelbagai macam hidayah. Ada hidayah al-ghariza, bentuk ni hidayah yang semula jadi. Ada bawahnya hidayah al-hawas. Al-hawas ni hidayah panca indera Jadi kalau kita dapat mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan semua panca indera ni, itu pun disebut hidayah. Hidayah al-hawas, hidayah panca indera. Lepas tu yang nombor 3, hidayah ni paling tinggi naik lagi ada hidayah akal. Kita yang punya akal ni, itu hidayah tau. Makanya gunakan akal untuk berfikir, untuk memikirkan yang positif. Atas hidayah akal lagi ada hidayah ad-din, hidayah agama. Makanya siapa yang masuk Islam ni, itu dinamakan dengan hidayah ad-din. Beruntunglah orang-orang Islam yang memeluk agama Islam. Dan hidayah yang paling tinggi adalah hidayah at-taufiq. Kita orang Islam tapi kadang kita tak solat. Kita orang Islam tapi kita tak pernah buat baik. Kita orang Islam tapi jarang baca Quran. Bermakna hidayah taufik ni jauh daripada kita. Kita banyak berdoa kepada Allah, semoga hidayah taufik ni ada bersama kita. Hidayah taufik ni hidayah yang paling tinggi Siapa yang mendapatkan hidayah taufik ni, dia akan selalu dekat dengan Allah. Dia takkan pernah buat dosa, dia takkan pernah buat maksiat, dia takkan pernah derhaka kepada Allah. Maka kita yang jarang solat, kita tinggal solat, kita tinggal tak baca Quran, jarang baca Quran, kita yang selalu buat dosa ni, bermakna hidayah taufik ni jauh daripada kita. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.